Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Good morning. Okey, sebelum ni kita dah membina satu kelas student yang ada 4 jenis variable dan kita jadikan sebagai private sebab kita nak protect this variable daripada diakses oleh outsider, iaitu contoh selain daripada kelas student. So test 2 ni adalah outsider bagi kelas student. Okay, so dalam kelas student ni ada constructor yang tidak ada parameter dan yang ada 3 parameter. Okay, so kita tahu constructor ni gunakan untuk kita nak initialize nilai. So inilah kita nak initialize nilai ataupun kita nak simpan nilai setiap kali objek kita create daripada kelas student. Okay, dan kita ada getter method dan setter method. So getter method tugasnya untuk kita nak dapatkan nilai, nak panggil nilai. Setter method tugasnya kita nak mengubah nilai ataupun kita nak memberi nilai baru. Okay, okay, berdasarkan kepada constructor yang kita telah bina yang mempunyai 3 parameter, okay, saya telah membina, telah membuat tiga objek yang saya create daripada kelas student. Contoh sini saya buat objek yang kita create daripada kelas student yang ada data berkenaan dengan Muhammad Zainuddin. Okay, ni matrix number 1, 2, 3. Muhammad Zainuddin adalah NIM, 80 adalah markah. So objek okay, student 3 ni adalah objek reference variable yang akan merujuk kepada objek yang kita create daripada kelas student yang mempunyai 3 parameter ni, 1, 2, 3, Muhammad Zainuddin dan 80. So di sini saya panggil nilai yang telah disimpan. Okay, bermaksud sini apa yang dilakukan dalam statement ini. Pertama sekali, satu objek yang di-create, satu objek akan di-create daripada kelas student. Satu objek akan di-create daripada kelas student sebab dia ada perkataan new. Okay, satu objek akan di-create daripada kelas student dan sistem akan memanggil constructor bagi kelas student. Constructor bagi kelas student yang mempunyai 3 parameter. Satu parameter yang berjenis integer, second parameter berjenis integer, second parameter berjenis string dan yang third parameter ni adalah berjenis double. Okay, sini saya boleh letak popular ataupun tidak, sama aja. Okay, so apa yang you dapat bayangkan adalah bila saya membuat statement ini, okay, ini yang you harus bayangkan. Student 3, matrix number student 3, ni Muhammad Zainuddin, mark 80. Okay, kemudian sama seperti satu lagi objek yang di-create daripada kelas student yang akan yang akan ditunjuk oleh objek reference variable stud 4 yang mengandungi data 456, Mazin Jamaluddin dan 60. Di mana di sini student 4 menunjukkan satu objek yang di-create di-create daripada kelas student. 456 Mazin Jamaluddin dan mark adalah 60. Dan last sekali, satu lagi objek yang kita create daripada kelas student juga, dan objek tersebut mengandungi matrik 789, 25 dan 30. Dan objek ini akan ditunjuk oleh objek reference variable stud. Objek reference variable iaitu stud 5. Stud 5 di mana? Okey, stud 5. Okey, okey. Okey, itu adalah penggunaan objek yang berlainan. So dalam konteks assignment yang telah saya berikan, okay, anda semua perlu menggunakan array of object. Okay, saya tak nak gunakan kaedah seperti berikut, seperti ini. Saya nak gunakan seperti ini. So kita akan menggunakan array of object. Okay. So kita akan ubah program ni. Kita akan create satu lagi kelas yang menggunakan array of object. Okay, array of object.
Okey, itu saja untuk penangan bagi 3 objek yang di-create, okey, yang ditunjuk oleh student stud 3, stud 4 dan juga stud 5. Okey, untuk kita nak panggil contohnya yang ini student stud 3 equal to new student. Okey. So kalau kita nak panggil nilai data yang telah disimpan melalui constructor, so you boleh gunakan stud3.getMetric. Okey, stud3.getMetric number, stud3.getName, stud3.getMetric number akan return metric number, stud3.getName akan return Muhammad Zaibuddin, stud3.getMark akan return 80. Sama seperti yang lain. So yang paling penting adalah you kena tahu mana satu objek reference variable. Stud 4 akan refer kepada objek di sini. Objek yang di-create dari kelas sini. Okey, stud 5 akan merujuk kepada objek yang di-create dari kelas student. Okey, bagi line ini. Okey. Itu kaedah. Okey, katakan you nak ubah nama. Nak ubah nama kita akan gunakan setter method. Okey, contoh saya nak ubah yang last sekali, iaitu saya nak ubah nama. Okey, so bagaimana saya nak ubah nama? Getter method gunanya untuk kita nak access data ataupun kita sebut sebagai accessor method. Kita nak dapatkan nilai yang telah disimpan. Tetapi kalau kita nak ubah nilai, contoh kita akan gunakan kita akan gunakan setter method. Itu sekarang ni kita nak ubah nama Nurul Iman. Okey, kita nak ubah nama Nurul Iman kepada nama yang lain. Okey, saya nak tambah Nurul Iman kepada Nurul Iman Muhammad Zaibuddin. Okey, contohnya saya buat bagaimana saya nak set. Saya nak ubah nama Nurul Iman. So saya akan gunakan Nurul Iman ni ditunjuk oleh objek reference student stud 5. So saya akan ubah stud 5 dot set. Okey, saya tak boleh ubah stud 5 dot name. Tak digunakan sebab name ni kita declare sebagai private. So kena gunakan setter method kalau kita nak ubah nilai. Itu kita akan gunakan set name. Okey, set dot set name. So apa yang kita nak ubah? Nilai untuk new name kita akan beri kepada sebuah Nurul Iman Muhammad Zaibuddin. So saya update Nurul Iman kepada Nurul Iman Muhammad Zaibuddin. Okey, so bila saya display semula SOUT name bagi stud 5 akan menjadi apa ni? Stud 5 dot get name. So dia akan berubah. Okey. Saya buat sini SOUT saya buat update name for stud 5. Okey, so saya akan run. Okey, sini saya buat saya run. Okey, so kita tengok sini matrix name stud 5 Nurul Iman. So sekarang saya dah ubah update name for stud 5. So saya gunakan stud 5.set name Nurul Iman Muhammad Zaibuddin. So dia dah ubah. Dia dah ubah daripada Nurul Iman. Dia dah ubah kepada Nurul Iman Muhammad Zaibuddin. Okey. So bermaksud Nurul Iman Muhammad Zaibuddin
akan diberikan kepada set name, kepada new name. So new name iaitu Nur Iman Muhammad Zainuddin akan disimpan kepada variable name. So dia akan bertukar daripada Nur Iman kepada Nur Iman Muhammad Zainuddin. Okey, itu sahaja berkenaan dengan sama seperti yang lain-lain. Okey, kalau you nak ubah markah, okey. Contoh nak ubah markah untuk Mazni, contoh sebagai contoh. Saya buat SOUT update mark for stud4. So saya buat stud4 dot set marks sekejap. Okey, so saya ubah daripada 60 kepada 90 katakan. Okey, 90. So saya display balik SOUT kenapa tak keluar? SOUT sort. Okey, mark for stud4. So saya buat stud4 dot get mark. Okey, so kita tengok, kita run, apa yang terjadi. Okey, stud4 ini adalah stud4 daripada 60 di mana? Okey, daripada 60 saya ubah kepada 90. Okey, so dia akan diupdate. Okey, data ni akan diupdate daripada 60 kepada 90. Okey, itulah penggunaan getter and setter method. Okey, getter method gunanya untuk kita nak access nilai, kita nak dapat nilai. Setter method gunanya kita nak ubah nilai, kita nak update nilai, kita nak edit nilai dan sebagainya. Okey, itu sahaja untuk getter and setter method. Okey, kita berhenti setakat ni dulu. Kita akan sambung pada sesi yang akan datang.